من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Terima kasih kepada acara majlis sahabat-sahabat pegawai daripada PAID. Ini PAID apa? Ulu Hangat ya. Khususnya daripada Puspanita dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali alhamdulillah, syukurkan Allah SWT dapat kita bersama pada pagi ini dalam dewan ini. Rasanya kursi banyak pada orang lagi ni ya. Tapi kita faham dengan suasana pandemik hari ini ya, masing-masing mungkin agak berhati-hati sedikit, tapi baguslah, memang itu yang kita disuruh ya, walaupun kita lihat banyak pandangan-pandangan yang dilontarkan dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik ini, tapi saya kira itu tidak menyebabkan kita tak perlu untuk berhati-hati atau kita sama-sama untuk membendung supaya wabak ini dia tidak menular satu sama lain. Kita tinggal dulu soal konspirasi, teori dan sebagainya ya. Tak ada masalah secara ilmiahnya kalau ia dibincangkan dan ada hujah-hujah ilmiah, tidak jadi isu. Tetapi kod bagaimanapun tetap kita perlu untuk sama-sama melihat bahawa wabak ini suatu yang perlu untuk kita sama-sama bendung. Itu perkara yang penting. Bukan kerana hari ni tuan-tuan, sikit lah sebelum kita start tajuk kita ni, sebab terlampau banyak sangat orang bercerita tentang SOP COVID-19 ni ya, teori konspirasi dan sebagainya. Tetapi agama mengajarkan kita kaedah yang paling jelas, la dararun wala dirar, tidak boleh mudarat dan tidak boleh dimudaratkan. Bahkan dalam kaedah fikah yang sama disebut ad-dararu yuzal, setiap benda yang mudarat mesti diangkat, apa saja. Jadi walaupun kita hari ni ceramah dengan tuan-tuan tutup muka begitu ya, tak apalah ya. Dia yang saya risaukan kalau pandemik ni, bila kuliah dipakaikan topeng mata. Yang itu saya risau ya. Sebab saya tak tahu tuan-tuan ni sebenarnya buka mata ke tutup mata. Kalau tutup mulut ni boleh lagi kan. Jadi kalau dia muap ke dia apa, kita tak nampak, tak apalah, yang penting mata dia celik ya. Saya pun hari ni saya berilah tuan-tuan ya, sebab saya khawatir dengan suasana macam ni saya tertidur pula ceramah. Biasanya ceramah jarang tidur, yang mendengar ceramah tu biasa tidur. Baik, tuan-tuan sekalian, kita hari ni sekiranya programnya saya dipahamkan anjuran Puspanita, dan tema kita pagi ini ialah berkaitan dengan wanita dan tanggungjawab. Itu yang saya dipahamkan lah hak dan tanggungjawab wanita dalam Islam. Pertama untuk kita faham, first of all dia panggil, cakap omtih sikit lah ya, Pusat Puspanita
Kalau kuliah muslimat dia telah cengok putih. Mana first of all lah, kita kata yang kita sebagai orang Islam khususnya, kita kena letak bahawa Islam datang untuk mengangkat kedudukan wanita. Whatever hari ni kita tengok, lagi kalau orang pejabat agama, dia tahulah macam-macam kerja bertumbuk, kerja macam-macam lah tuan-tuan ni, orang perempuan ni kena. Itu kita letak tepi dulu, kerana kalau itu pertimbangan susah juga, ya. Sebab itu orang tak pernah condemn kereta Mercedes, walaupun kereta Mercedes banyak aja yang kenyuk. Tuan-tuan faham ke tidak? Asal aku tadi cerita pasal perempuan tiba-tiba kereta Mercedes pula. Tak, maknanya kereta Mercedes tu kan hebat. Walau aksiden bagaimanapun, orang tak pernah condemn kereta Mercedes, sebab orang tahu kereta tu bagus. Maknanya kalau teruk macam itu pun aksiden, salah siapa? Salah orang yang bawa lah. Betul tak? Jadi mana Islam ni diangkat kedudukan orang perempuan ini lebih lagi. Tapi kalau benda yang kita tengok hari ni, jangan kita letakkan bahawa seolah-olah dalam Islam memang orang perempuan ni second class. Kalau itu kita faham, memang silap. Jadi ini pertama kena letak, sebab ini isu yang saya tengok paling, apa dipanggil istilahnya, paling kritikal lah. Saya suka baca. Tuan-tuan kalau friend dengan saya Facebook, memang jarang nampak komen saya. Sebab yang komen biasa saya punya staff je tu. Saya jarang. Saya suka baca je. Saya dipanggil apa? Silent reader. Cuma macam baru ini, apa ke nama ni, Allahumma salli. Ada isu berkait dengan Datuk Menteri kita yang sebagai mantan Datuk Mufti, diletakkan dengan gambar Jesus. Ada pesan diletak sebelah. Itu gambar yang mana Saya pula confuse gambar. Bukan. Dia letak gambar apa nama ni, Tuan Guru Haji Hadi. Sebelah lagi gambar Jesus menurut pahaman orang Kristian lah. Terpulang lah, itu soal politik dia terpulang. Tapi dia meletakkan begitu, saya kira keterlaluan. Jadi saya suka tengok orang yang meletakkan tu, cari dia punya nama tu, kita tengok apa perangai dia. Tuan-tuan faham tak? Tengok perangai dia, bukan perangai tengok gambar dia, mana tengok dia punya posting-posting dia. Sama juga bila ada satu orang, Allahumma salli. Saya lupa pula nama dia. Dia ni mengaku, dia kata dia murtad. Saya tak pasti dia duduk di Australia ke dia orang Melayu. Ya. Jadi dia buat macam-macam kecaman ke Islam, tohmahan sebagainya. Saya pergi ke Facebook dia, saya baca satu-satu, saya baca satu. Satu saya kata, tuan-tuan, kebanyakan hari ini bila orang condemn Islam, antara objek yang menyebab dia condemn Islam itu adalah wanita. Tuan-tuan ni faham ke tidak ni? Maknanya dia condemn Islam. Asas dia condemn Islam tu ialah bukan makna dia condemn wanita Islam kah? Artinya dia cerita soal orang perempuan kena begini, orang perempuan kena begini, gantung tak tali, gantung dengan tali, macam-macam lah. Tuan faham tak? Jadi maknanya seolah-olah penilaian Islam dalam konteks mengangkat kedudukan wanita tentang apa yang berlaku hari ini. Jadi tak kena lah. Pasal dia melihat individu, bukan melihat agama itu. Sama lah macam kita hari ni. Kenapa kita boleh terima kereta Mercedes, kereta yang bagus? Taklah kita nak puji sangat. Saya pun tak pakai Mercedes. Ya? Kan orang kata ni ustaz dia pakai Mercedes, ni ulang Mercedes saja.
marah pula orang Proton gitu. Tak. Kenapa orang terima kereta Mercedes, kereta bagus? Yalah, dia mahal satu hal lah, tapi dia bagus. Sebab Mercedes, oh bagus. Sedangkan Mercedes pun ada accident. Tapi pasal orang tidak meletakkan, dia panggil kesalahan tu pada jenama tu, tapi orang meletakkan kesalahan tu pada individu. Jadi kita dalam Islam ni, isu kita hari ni, kita kena letak dulu, kena faham dan kita yakin sungguh-sungguh bahawa Islam mengangkat kedudukan wanita. Dan ini benda kita kena perhati. Kalau tuan-tuan sekalian tengok hari ni, kadang-kadang memang tak nampak lah kita. Dia kena buat comparison. Perbandingan kita kena tengok bagaimana dulu, bagaimana sebelum kedatangan Islam, bagaimana kedudukan orang perempuan. Dan hari ni pun sebenarnya kita hampir balik kepada zaman dulu juga. Cuma orang perempuan tak perasan, pasal kita seronok. Itu tuan tengok berapa banyak iklan lelaki. So, saya kata saya suka menengok. Kadang-kadang pergi ceramah, sepanjang highway tu duk kira papan tanda. Perempuan, Sabela. Tuan-tuan pergilah. Ni daripada Bangi ni, tuan-tuan pergi sampailah ke mana? Seremban cukup lah. Berapa banyak iklan tepi tu. Ada iklan buku kan. Bagus menang buku ni. Tuan-tuan perasan tak iklan tu? Dia 4 papan tanda terus. Pasal buku je. Tak ada orang duduk Negeri Sembilan ni. Tak ada Tuan-tuan pergi ke Negeri Sembilan, dia ada 4 papan tanda cerita pasal buku. Pun perempuan juga. Tak baik jauh tuan-tuan. Bahkan kadang-kadang institusi pendidikan yang ada kaitan dengan agama pun iklan perempuan juga. Saya tak sebut lah mana. Sekarang orang terasa dah lah live ni. Tak pasal tak? Dan saya memang suka bawa kereta sambil tengok. Kadang orang masih marah juga. Apa bawa kereta tengok ni? Saya kata dengan dia, awak kena tengok kata. Saya mandu tengok, jadi awak duduk sebelah takkan tak menengok kata. Dia kata saya, dah awak mandu je lah, sibuk menengok pasal apa? Tak tu nak sepati tengok macam mana eksploitasi wanita. Tapi kita kasi apa-apa tak? Tadi kan biasa tu. Pasal kepala kita dah terdidik sebenarnya. Kita lupa hakikatnya manipulasi wanita itu merendahkan kedudukan perempuan. Dan kita lagi seronok. Puspanita kita perlukan dalam 10 orang lah untuk kita nak buat papan tanda di highway. Dan kita perlukan 10. Boleh tak Puspanita cadurkan 10 orang? 10 minta, 15 datang. Pasal semua pakai nak muka glow kat highway kan. Agak-agak ada tak? Siap kecil-kecil hati tu. Siap geng dia je dipilih. Betul tak? Mana kita tuan-tuan, kita sebut tentang rasa tak puas hati. Bukan kita lah. Saya percaya tuan-tuan yang datang ni okey. Kan? Ini jenis dia panggil apa? Kelompok lawan arus punya ni. Kan? Istilahnya apa nama? Dipanggil tu apa benda pula? Apa nama? Wanita apa? Sister, bunyinya sister. Ini Islam. Tapi hakikatnya bukan sister benda pun. Kan? Lebih nak mengondai agama daripada lantaklah. Dia nengok-nengok lah. Kan? Jais pun dah keluar dah. Apa nama ni? Banyak statement pasal sister Islam. Tapi kadang-kadang ni kita tak nampak bahagian elok tu elok lah. Bahagian condemn agama tu. Dia tahu dah bahawa yang masalahnya orang, bukannya agama. Tapi itu hakikat dia. Jadi sebab itu tuan-tuan, 2 perkara permulaan ni kita letak dulu. Pertama, kita kena meyakini bahawa Islam mengangkat kedudukan wanita. Maknanya Islam letak orang perempuan ni pada satu kedudukan. Dulu orang perempuan level lain. You are not my level. Understand? Dulu orang perempuan dia tidak pada level laki-laki. Kita tengok pada zaman jahiliah.
Sebab itu tak ada hak untuk orang perempuan. Kita tengok ni, kita orang keluarga pun ada semua kat belakang. Kalau zaman dulu, kalau orang perempuan ni, apa nama ni, kalau ihdat dia, maknanya ihdat ni orang mati suami kan, mati suami, dia kena duduk memerap di rumah dia tu. Bukan berap saja, dia kena berkurung pula duduk. Maknanya kedudukan dia tak ada nilai. Kita hari ni kita suruh duduk di rumah kan, edat duduk di rumah kan, duduk di rumah, maknanya tujuan sebagai apa? Sebagai menghormati status kita sebagai seorang isteri. Sebab kita masih lagi, kita tak boleh kahwin kan, gitu kan. Tuan-tuan macam pelik je. Tuan-tuan, dia ihdat ni dia panggil, maksudnya apa dia? Berkabung, payah menurut terjemahan. ihdat lain, iddah itu lain. Iddah itu maksud tempoh kita sebelum nak berkahwin lain. Ihdat ni hukum bagi orang yang kematian suami. Boleh juga pada kematian yang lain, tapi kematian suami itu dipanjang sikit. Kematian lain dalam mazhab Syafi'i 3 hari je, yang mengada nak lebih. Ya, betul tak? Kadang-kadang kita kematian mak bapak sampai seminggu, dosa kita. Tak boleh baca kitab mazhab Syafi'i, tak boleh. 3 hari maksimum. Tak boleh. Saya tak lalu nak masak lah. Awak pun tahu kan mak saya meninggal. Tapi masak ni sebenarnya dia tak wajib. Itu tak meninggal pun tak nak masak pun tak apa, suami tak boleh marah kan. Nanti kita cerita bab tu, kita akan sampai. Sabar tenang ya. Tak, maknanya kita, yalah, arti kita tak berhias, kita duduk serabut di rumah dengan muka serabut ni pasal kematian keluarga kita. Dia boleh 3 hari je kak. Tapi kalau kematian suami, dia sama lebih kurang macam iddah tu juga. Itu ihdat. Tapi Islam suruh duduk di rumah. Duduk di rumah itu bukan maknanya apa nama? Dia panggil memencilkan orang perempuan, tak. Supaya orang respect, I'm still his wife. Understand? So you don't talk lah. Itu tujuan ni. Saya orang hormat kita. Jangan mentang-mentang ingat kan, orang selalu sebut gitu kan, janda tu laki dia mati semalam. Nah, Islam nak angkat kedudukan kita. So you kena hormat kan. Lepas 4 bulan kita cerita lagi. Memanglah boleh dah. Kita lah. Kok ia pun bawa-bawa tenang lah. Bagilah setahun dulu. Nampak no tak sabar nak kahwin ni. Tapi maknanya tuan-tuan, Islam angkat kedudukan kita. Kan penghormatan. Satu penghormatan macam kita lah tuan-tuan. Apa tuan-tuan rasa? Alah, kita ceramah hari ni simple je, janganlah pening kepala sangat. Kita pun duduk kan jarak. Dia bagus juga ceramah macam ni tuan-tuan. Nampak apa kerja masing-masing. Kalau duduk rapat-rapat tak perasan dia duduk main handphone. Tapi duduk jarak ni dia pun alamak, payah betul, line tak clear kita. Tapi tak apalah tuan, kalau ada perlu jawab je lah. Yang mendengarkan telinga kan. Dia kalau orang nak mendengar, dia mendengar juga. Kalau dia tak mendengar, dia fokus pun dia kelabu juga. Tengok tembus ke belakang, tak ke mana pergi. Misal lemak cilapi lah, apa semua ada. Tuan-tuan, kita macam kita lah. Apa tuan-tuan rasa kalau orang tiba datang kat kita, katalah kita dekat restoran, tak payah restoran lah, kompan, dekat lang kapal terbang. Kita dekat dengan bertudung semua. Excuse me, madam, apa ke benda pula lah nama dia tanya kita kan, Guinness Stout ataupun Carlsberg, you pilih mana? Dah dia tanya kita tak, apa kita rasa apa? Rasa tina kan. Nampak tak? Itulah sebab Islam suruh kita duduk di rumah sebagai penghormatan kepada suami, dan orang hormat you sebagai isteri. Tetapi Islam pula tengok, dia tidak rigid. Itu asas. Tapi kalau dah kita terpaksa nak keluar ke pasar, pergi, jangan sampai tak makan pula. Keluar-keluar lepas 4 bulan dah tak nampak orang.
Halus Pasal tak orang kan dia kata Islam tak bagi saya keluar, kata dia. Ini bukannya pasal Islam tak bagi keluar, ni pasal tak kerti. Mana saya nak sebut tu contoh je tuan-tuan. Nampak macam orang kata kenapa tak boleh nak keluar apa hal Islam ni? Tak, supaya orang ada respect pada you. Kita kan macam tu. Mana boleh kita ngorat bini orang? Betul tak? Islam letak kedudukan. Bila you adalah isi orang kena silut, orang kena respect. Itu secara umum. Soal kita yang tak ada kerja tu bab lain. Kadang ada juga bini orang yang tak ada kerja, kan? Dia bini orang tapi perangai tak macam bini orang. Itu bab lain, itu tajuk lain. Itu pada pandemik yang lain. Tak, kita sebut secara asasnya. Sebab itu kita orang lelaki, secara asas kita tahu dia bini orang. Dalam Islam haram kita pinang bini orang. Kita pinang ni kak, bukan sarung cincin. Pinang ni bukan sarung cincin. Ini orang jawab agama ada belaka. Pinang ni kita menyatakan kehendak kita, keinginan kita kepada dia. Maksudnya untuk menjadikan dia pasangan kita. Itulah khitbah. Kalau khutbah yang tak Cok Umar tu, dang, pasal tidur. Khitbah itulah maksud dia. Saya rasa saya berkenan lah dengan awak. Kan haram hukumnya kalau kepada isteri orang. Bahkan bukan isteri orang, tunangan orang pun haram dah. Tengok bagaimana Islam angkat kedudukan orang perempuan. So hormat. Nampak tuan-tuan? Tapi kita tak rasa lah sangat yang tu kan. Rasa ke? Tak rasa lah. Kita pun tak tahu macam mana nak suruh nampak supaya Islam ni mengangkat kedudukan kita. Agaknya apabila kita boleh buat ikut suka hati, berikan kebebasan, ikut sukalah nak buat apa benda, nak pakai apa. Barangkali itu baru kita nampak Islam meraihkan saya, menghormati saya. Agak barangkali lah tuan-tuan. Tapi sebenarnya jangankan Islam, kalau kita dengan bapa pun, dengan mak pun, apa rasa mak dan bapa kita kalau kita buat sukati saja? Kita punya nak tu sukati, ikut sukati kita je. Apa agak rasa mak ayah kita? Tak payah mak ayah kita lah, yang ada ni pun memang mak ayah dah. Apa rasa kita kak? Sebagai mak ayah, anak buat sukati je, kita pun sakit hati. Betul tak? Maknanya kalau kita minta yang ikut sukati, sebenar hakikatnya orang pun tak boleh terima. Kalau itulah definisi kita kata mengangkat kedudukan, tuan-tuan, ni baru mukadimah, ni belum start lagi. Memang mukadimah aja hari ni Ustaz. Tak tuan-tuan, saya kadang-kadang kita nak cerita benda-benda ni tuan kelicir, tapi saya duk mikir apa nak bagi faham pada orang kita hari ni, supaya dia nampak sebenarnya Islam mengangkat kedudukan dia. Islam beri dia hak yang baik, tapi dia sebenarnya tak nak. Dan dia bukan sebab kerana Islam tak beri dia yang terbaik, tapi kerana dia memang dah terikut dengan cara berfikir macam saya sebut tadi lah. Jadi dia nampak, kalau kita boleh buat suka hati, itu baru namanya mengangkat kedudukan kita. Bagi I give you 100% choice by your own. Barulah kita rasa ini memang mengangkat kedudukan saya. Adakah begitu? Tuan-tuan, adakah begitu? Tak. Kita sebagai mak bapak, kita pun sakit hati kalau anak minta begitu. Mak, boleh tak mak, kalau mak sayangkan adik, mak rasa adik ni memang mak rasa anak mak yang bagus, mak boleh tak bagi 100% adik ni buat apa saja? Apa kita jawab agak-agak? Lempang terus kat ni kan penampung kan, nampak kata dia. Tapi itulah hakikat dia. Sebab itu Islam mengangkat kedudukan orang perempuan, tuan-tuan. Kita lah nak Islam angkat, Islam beri hak yang baik untuk kita. Sebab itu tadi bila kita sebut soal ihdad, dia ada pengecualian. Exception itu bab lain. Bekerja, tak boleh lah kita buat, tuan, tak maaf, laki saya mati 4 bulan ni, saya cuti. Kena satu pejabat 8 orang mati, pekerja 9. Bos tu mati yang ke-10. Tak boleh lah. Sebab itu dia ada pengecualian, pergi bekerja boleh, tapi masih lagi ambil dia punya
Dia punya apa kak? Mana aku tahu, kau yang ceramah Ustaz. Dia punya apa? Dia punya prinsip atau kita panggil roh dia. So boleh dia bagi pejabat tapi tidak tabarruj. Tapi kadang-kadang ada orang tak tabarruj pun dia memang menarik. Faham tak? Memang orang kalau menengok dia tertarik. Dia tak tabarruj mana pun, biasa je pakaian biasa, tapi dia memang Allah jadikan dia tu menarik. Itu bab lain lah. Ada orang tabarruj macam-macam. Pakaiannya dengan bulu mata, dah macam ekor nyamuk Aedes. Tapi orang tak tertarik pun dengan apa dia panggil. Ni dia panggil bukan lips balm, lip apa ni? Yang luar punya, line apa, balm liner, apa lips liner. Dah tak semenggah rupa dah. Dia ingatlah orang no kan, dah macam opera Cina je. Tak tuan-tuan. Maknanya jaga supaya jangan kita menonjolkan diri, itu saja. Sebabnya apa? Sebabnya sebagai penghormatan kita still suami orang. Suami orang pula, isteri orang. Dalam istilahnya, bukanlah makna isteri orang makna kita masih ada suami. Suami dah meninggal dah. Tapi Islam meletakkan kita sebenarnya bukan soal kita terikat dengan suami, tetapi lah penghormatan orang kepada kita. Mana sampai tahap macam tu tuan? Wahai suami dia tak ada. Tak ada dah suami kau. Nampak tak? Suami dah tak ada, tapi orang kena, you kena salute I lagi. After 4 months, kita bincang lagi. Nampak tak tuan-tuan? Macam mana Islam angkat kedudukan wanita. Sebab itu, saya kata, kita hari ni, bila kita bercerita soal hak, kita cerita soal tanggungjawab wanita, first kali saya nak beritahu ialah bagaimana Islam mengangkat kedudukan orang perempuan. Itu kita kena letak. Dengan bahasa lainnya, kita kena faham bahawa Islam memuliakan wanita. Kita belum lagi cerita pasal hadis Nabi SAW bila orang tanya kepada Nabi SAW, Ya Rasul, kepada siapa aku nak berbuat baik? Apa jawab Nabi? Oh kak, Nabi jawab siapa? Ibumu. Lagi? Kemudian ya Rasul? Kemudian? Tak ada ibu lagi dah. Bapak pula lah, si ibu je. Maknanya 3 kali Nabi dulukan ibu baru bapak. Ibu ni agak-agak laki-laki ke perempuan enggak? Jangan confident, fikir dulu. Ibu ni perempuan lah. Sampai begitu. Tak ada tuan-tuan tengok tak daripada hadis ni orang laki-laki demonstrasi. Kami membantah hadis yang meletakkan orang perempuan 3 kali di depan daripada orang lelaki. Ada? Oh kak? Tak ada. Tapi pelik orang perempuan. Bila Islam letakkan orang perempuan ni satu kedudukan, dia tukang bantah. Kita mesti kaji balik apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kesesuaian dengan zaman ini. Rasa nak selam je dalam kolam ikan. Sedangkan agama letak kedudukan orang perempuan tu. Ini. Sebab itu kita kata zaman dulu orang perempuan ni kak, macam apa yang kita tengok hari ni, manipulated, dimanipulasikan. Kita tengok sejarah zaman jahiliah. Tak lebih sebagai barang hiburan orang perempuan. Orang perempuan untuk itu. Tuan-tuan, sebelum Islam datang, sebelum syariat diturunkan di Jaziratul Arabiyah tu, di kalangan orang-orang Arab, di semenanjung Arab, orang laki-laki boleh kahwin lebih berapa banyak ikut suka hati dia. Itu kan cerita poligami hari ni kak, bawa tenang. Kadang kita kenal nyampah tu cerita poligami hari. Tak, saya nak cerita bagaimana Islam menghormati orang perempuan. Kalau kita baca kak, dalam buku simple je, bukan buku berat-berat pun, Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab dia Madkhal ila Syariah Islamiyah, dia nukil bagaimana sebelum pensyariatan masna wa sulatha wa ruba', kahwinlah 2, 3, 4, kalau kalian rasa tak mampu untuk berlaku adil, fawahidah. Sebelum ayat tu turun, kak, agak-agak berapa ramai orang laki-laki itu kahwin masa tu? Oh kak, ada yang berbelas, ada yang berpuluh. Maka bila turun ayat tu, Nabi kata pilih 4 saja maksimum.
Kita boleh imagine kalau sampai berpuluh. Saya rasa kalau selisih kat Giant pun tak perasan bini kita tu. Kita boleh imagine tak? Sampai berpuluh selisih, dia senyum, kita pun senyum kan? Dia senyum, kita senyum. Lama kita ada nombor telefon, kita tanya dia, suami lelaki lah, tanya ke dia, ada nombor telefon, boleh ada dapat nombor telefon? Dia kata, you gila ke? You kan lelaki I. Kita dah kahwin kata dia. Makna punya teruk maksimum sampai macam itu. Bukan maknanya Islam kata boleh kahwin, oh ini suatu penghinaan pada lelaki-lelaki, pada wanita. Tak. Kita tak nak bincang lah bab tu dan dalam. Sebenarnya kalau nak bincang bab tu panjang. Dia melibatkan soal biologi, whatever, semua sekali lah. Soal masyarakat, efek dan sebagainya, macam-macam. Tapi saya nak kata, jangan kita mengambil cuplikan-cuplikan begitu. Oh, Islam sebenarnya tidak meletakkan kedudukan wanita. Alah. Yang inilah Kak baris ni. Berapa orang kawan kahwin 4? Baris ni. Tak, jujur. Ada tak? Kawan kahwin 4? Tak, akak? Tahu ni orang tak ramai kita boleh tunjuk. Kalau 200, jenuh nak menunjuk tuan. Akak ada? Akak? Satu baris ni tak jumpa lagi. Akak ada? Kawan yang kahwin 4? Oh, 2 dia lah. 4 ada. Soal. Itu paling ujung sekali. Tuan-tuan, maknanya bukanlah benda tu benda yang apa dia panggil syaik, maknanya benda yang apa nak panggil padat ramai tak ada. Piramli kata kadang-kadang. Tuan-tuan, kita balik. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya, Allah sebut, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah sebut dalam ayat ini, wahai manusia, kami jadikan kalian ni ada lelaki, ada perempuan. Memang Allah jadikan begitu, ya. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan maknanya Allah jadikan laki-laki, perempuan, kemudian bangsa berpuak. Tujuannya apa? Kak? To understand each others. Understand? Saya memang kalau dah mula cakap orang putih, dia akan jadi cakap orang putih je ni. Tak, untuk berkenalan itu bukan kenal siapa nama. Tak, understand. Untuk kita faham satu sama lain. Allah jadikan laki-laki dan perempuan, supaya orang perempuan faham laki-laki, orang lelaki faham perempuan. Supaya orang lelaki tahu apa hak orang perempuan, supaya orang perempuan tahu apa hak orang lelaki. Ini Allah sebut jelas. Li ta'arafu. Kemudian Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum. Kak, akak faham ayat tu? Yang malih duduk depan kan? Aku je kena tanya. Akak faham ayat tu? Inna akramakum indallahi atqakum. Saya tanya tu, ayat tu common sebenarnya, orang biasa sebut. Okey, saya terjemah terus. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Baik, akak faham ayat tu? Dia sebenarnya kalau macam ini punya kehadiran, tuan-tuan, belakang pun kita tanya. Bukan depan je. Okey. Ialah yang paling mulia, yang paling bertakwa. Apa yang orang sebentar lalu kita dapat tak? Alah, santai je lah kak. Janganlah risau no. Bukan exam pun. Bukan makna kalau tak dapat jawab tak balik. Kejap lagi balik juga semua. Jangan risau. Kak, bila Allah Ta'ala sebut inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala di kalangan kamu adalah paling bertakwa. Apa yang sebentar lalu kita dapat kak? Okey, betul. Itu betul. Ada lain? Aiwa, itu yang kita nak. Maknanya bukan soal you laki-laki, you perempuan. Depan Allah Ta'ala, they are no different. No different. Understand? Tuan-tuan jangan tengok kalau saya kalau macam Abdi Imam jadi macam ni.
Kak, tak ada beza. Depan Allah Ta'ala, lelaki ke baik, perempuan ke baik, tak ada beza. Bezanya apa? Boleh jadi akak-akak yang ada di bawah ni, puan-puan lebih mulia pada saya, walaupun saya tukang ceramah. Boleh jadi. Sebab mungkin bangunnya tadi 2 jam sebelum subuh. Sebab apa? Siapkan masak semua. Sebab pagi ni nak kelang kabut ke sini. Itu je pun sebab dia bangun 2 jam sebelum subuh. Tapi itu kira okey lah, bagus jugalah tu. Dapat pahala. Kan, ingat aku bangun kiam ke, rupanya masak. Awal bangun hari ni yang hari ni ada apa nama, ada khusus ni. Ada apa? Ni ada program. Ni tak sebab kelang kabut kan. Oh, pasal itu je pun dia bangun. Tak. Sebab itu soal laki-laki perempuan bukan isu dia. Bukan soal you ustaz ke you tak ustaz, tak. Sehingga Allah Ta'ala sebut inna akramakum. Itu sebab itu ada orang dia faham, dia tak terlintas bahawa ayat itu menunjukkan tak ada beza siapa-siapa pun depan Allah Ta'ala. Dalam ayat dalam hadis yang lain Allah Ta'ala sebut apa? Nabi SAW sebut apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum, kan? Ada hadis kan? Allah tak melihat kepada rupa paras kamu, betul tak? Allah tak melihat tubuh kamu, paras rupa kamu. Allah tak melihat luaran, tetapi Allah melihat, oh kak, Allah melihat apa? Hati kamu. Makna pandangan Allah jatuh pada hati. Sebab itu, baik engkau laki-laki, baik engkau perempuan, walaupun laki-laki nampak lebih Islamik, so called, yalah, dia yang dijanggut pun, kan? Dia yang pakai kepiah pun, kita sama je. Yang ustazah ada, dan ni ada ustazah kan? Ada rasanya. Yang ustazah dengan tak ustazah mana ada beza? Kan tudung sama ke cap lain? Biasa ustazah kemek sikit, ustazah tengok mana yang kemek sikit. Tak ada ustazah sekarang pun cap tak kemek dah tuan-tuan. Tak ada. Dia punya grill pula, awning dia mantap. Tak ada beza. Tapi kita pun laki-laki pun tak boleh nak kira juga, kan? Sekarang tak ustaz pun pakai jubah juga. Tak ustaz pun pakai kepiah, tak ustaz pun siap ridak lagi. Jangan main dengan serban lagi. Jadi tak adalah penilaian dekat. Tapi memang agama kata Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, yang Allah pandang hati kita. Sebagai soal kau lelaki, soal perempuan, makna boleh jadi kau lebih mulia, lelaki perempuan lebih mulia pada lelaki-lelaki. Boleh jadi isteri lebih mulia pada suami. Tapi di sisi Allah Ta'ala nak, kita ni, masalah kita yang kedua. Tadi masalah pertama, kita punya pemikiran walaupun dimanipulated is okay lah, bahkan seronok, kan? Kita seronok pasal orang manipulate nampak muka kita. Kita seronok pasal muka kita keluar di khalayak. Itu masalah kita. Jadi kita punya pemikiran, cara kita berfikir, itu sebenarnya mengangkat kedudukan kita. Yang kedua, kita pula suka melihat dari segi kita lebih mulia daripada suami atau daripada orang lain dengan pandangan orang. Betul tak kak? Setuju tak? Hai Jah, engkau kerja balik, kau masak, kau aku tak adalah. Biasa tak tengok ayat tu? Betul, biasa tak baca kalau dalam Facebook orang buat, aku sorry lah, kata dia tulis. Saya baca dengan nada. Dia tulis tak ada nada. Kan? Aku sorry lah, aku dah balik kerja, jangan nak macam-macam. Aku goreng telur makan, apa yang ada aku buat makan. Ada orang macam tu. Betul tak? Kita rasa, ui, kan best kalau macam tu. Tapi ada orang tak. Walaupun dia panggil apa istilahnya kak? Dia panggil apa benda ya? Macam dipergunakan lah. Kan kita kerja sama-sama. Suami pun kerja, dia pun kerja. Betul tak? Tapi balik dia yang bersilat, suami bertenang. Kan? Dia masak, dia membasuh, dia apa. Walaupun menurut pandangan manusia, dia bagus ke tak bagus kak? Oh kak, iya ke bagus? Okey kak, to be honest, ni pasal yang laki-laki ni sebenarnya yang ada ni untuk menutup ruang-ruang kosong saja.
Jadi pedulikan mereka. Saya sudah Ustaz, saya okey je. Betul Ustaz, saya ceramah, ada orang telefon saya, yelah, pedulilah soal TV, soal tak TV ni tuan, sama je, tak ada makna benda pun. TV ni, saya sebut Ustaz, jangan salah faham. TV ni, siapa yang duduk dekat dengan TV, itu yang dia panggil. Ustaz nak selalu keluar TV, beli rumah sebelah TV, stesen TV. Sebab dia nak senang. Dia tak nak program dia spoil. Itu je. Dan pastikan tak bekerja. Jadi dia panggil je datang, belum panggil dah datang. InsyaAllah. Bukan pasal benda pun, tak ada. Dia Ustaz, Ustaz tu keluar TV, tak ada. Dia nak panggil, tu terbayang. Kalau tanyalah Ustaz tu pagi buta pukul 6 Ustaz, nak panggil Ustaz daripada polis. Tahu tak pukul berapa nak kena ada kat situ? Kalau dulu kami buat ada apa ni, ada audience Ustaz. Ada audience masa tu. Tahu pukul berapa dia orang datang tak? Dia orang kena ada solat subuh dekat Seri Pentas. Mana dekat kawasan masjid sekitar situ. Seri Pentas memang tak ada surau. Kalau ada pun dalam bangunan. Dia kena semayang dekat dalam kawasan masjid dekat situ. Pukul berapa subuh? Katalah 5.30. Dah kena ada kat masjid. Baik. Saya tanya, daripada mana kak datang? Ni orang perempuan, ramai yang perempuan lah. Yang tak ada kerja. Dan maksudnya tak bekerja. Daripada mana? Felda sini, kampung sana, kampung sini, daripada sana. Saya tanya daripada Johor. Pukul berapa bertolak? Kami bertolak malam tadi pukul 12 kata dia. Nak sampai sini 5.30, bertolak pukul 12. Pukul 12 kak, kena ingat bertolak. Mana tayar golek? Berkumpul 1 jam sebelum. Biasanya lah 1 jam sebelum. Pasal sambil nak showing kan. Katanya tak ada masa nak showing pula. Pasal masa itu akan keluar semua hazanah, gelang, brush apa semua, tudung, semua keluar masa itu. Baik, itu berkumpul. Dah pukul apa? 11. Bersiap. Sejam sebelum, tak ada makna. Zohor kan. Dia dah gantung tudung siap, letak balik, keluar baju ni, letak balik. Setuju tak kak? Oh kak. Ni yang ada ni, audien kita hari ni memang jenis nak keluar, jom keluar yang okey, main sapu je, main tarik je baju mana. Sebab tu bila dia keluar, tudung kuning, baju merah, kain biru. Agak saya lah tuan-tuan. Tak, saya nak sebut bukan soal isu itu. Tak ada. Tapi pasal kita, pasal saya duduk Sungai Buloh, Seri Pentas sebelah situ, TV1 kat sana, TV Hijrah kat situ. Semua range setengah jam dah sampai. Kita pun, orang saya, walaupun saya lahir kat Melaka, saya duduk di Kuang. Memang raya pun kat Kuang. Bini pun orang Kuang. Bini pun orang Kuang sat. Itu antara benda. Jadi kalau duduk di sana, kahwin dengan orang Damansara sebelah TV3. Atau kahwin dengan orang TV3 terus. Jadi raya pun, Ustaz, datang raya boleh? Boleh. Jadi senang. Kau nak telefon Ustaz ni. Dia senang. Dia tak boleh kampung, dia memang ada kat sini, semua kat sini je. Dia memang tak kerja apa. Ustaz pukul 12 boleh? Boleh. Ya, perlu pelepasan bos? Tak ada, saya lah bos. Itu je Ustaz. Bukan pasal benda pun. Jangan percaya pun. Satu saya ceramah, ada orang telefon tanya, Ustaz, kalau Ustaz datang ceramah, dia bukan tanya berapa bayar. Ada orang tanya berapa bayar. Entah apa benda dia takut tu. Saya kalau orang tanya berapa bayar, saya kata nanti masa saya ceramah kira berapa biji perkataan keluar. Satu perkataan 10 sen. Tak ada kerja. Saya bukan bekerja cek makan dengan ceramah. Saya di syarikat umrah ni, cuma sekarang lah tak boleh buat umrah, nak buat macam mana kan, bertenang-tenang je. Tapi alhamdulillah kita sekarang ni majukan sektor pertanian. Kita buat ikan keli bersama dengan sahabat kita, supaya orang boleh makan ikan keli tanpa memikirkan video yang viral. Jadi pejam mata tengok muka saya, ingat muka saya je. Tu. Dan sungguh kita buat produk tu kak, sampai tahap buka plastik, buka paip air, seminit saja cucur air,
goreng terus. Kita dah siap cuci bersih, dah siap air asam, gulik dengan kunyit, terus goreng. Ikan keli kita proses setiap hari. Hari ni je tak dapat bawa. Lagipun mujur tak bawa pasal orang pun tak ramai. Tapi kita hantar setiap hari seluruh negara. Hari ni zon Shah Alam, Putrajaya, Bangi, zon dia hari besok. 2 hari seminggu. Bangi, Putrajaya, Ceras, Kajang, tu kita hantar. Mana kita pusing. Lembah Kelang aje lah pasal dia ikan fresh. Hari-hari proses. Ikan fresh 150 kilo ke 200 kilo sehari. Kita punya pengeluaran kita nak up lagi. Saya dengan itu. Tapi kalau orang bagi ceramah, bagi, kita ambil je, tak ada masalah. Tak bagi pun takkan kita tanya, Ustaz, duit. Oi, malu kak nak tanya tu, jangan main. Kadar redha je. Pengurusi dah tu surau, dia tak teringat. Sampul pula dia main pakai je, sampul lagi tulis nama orang. Sungguh tak? Ada yang pernah siap tersalah bagi sampul lain, dia 2 sampul, dia bagi sampul yang RM5. Nak kata Ustaz, bukan RM5, sedekahallahazim, RM5. Okey, alhamdulillah. Tapi mujur lepas sebulan dia sedar. Dia kata, Ustaz, saya tersilap bagi sampul tu, Ustaz, kata dia. Sebab orang yang kedua terima, terperanjat pula, dia dapat 200. Patut dia dapat RM5. Ni kisah benar berlaku. Kata tak apalah, dia kata. Dia bagi alamat. Ada orang pula tak ceramah, telefon tanya, berapa orang nak kena ada Ustaz? Berapa ribu orang? Kalau Ustaz ceramah selalu minimum berapa ratus orang. Saya kata ni benda konsert ke apa? Ceramah 4 orang pun okey, dengan syarat 4 orang depan ni lah. 4 orang, satu belakang meja pingpong, satu dekat belakang sana, yang satu keluar masuk, yang satu tidur. Apa benda ceramah? Itu maksud dia. Sajalah nak beritahu sekian. Dia tengah-tengah hari ni tak boleh lurus sangat Ustaz, ramai yang sengit nanti. Sebab itu kita sebut Allah Ta'ala jadikan, Allah sebut dah, kami memang jadikan laki-laki dan perempuan. Tujuan dia apa? Supaya kau tahu bahawa walaupun kau orang ni berbeza, memang beza laki-laki perempuan, beza, tetapi dari segi pandangan Allah Ta'ala kita adalah sama. Baik, soalnya dari segi tanggungjawab laki-laki dan perempuan sama atau tidak? Sama. Siapa cakap? Dah tadi dah kita kata sama, tiba-tiba tak sama. Ni masalahnya. Tanggungjawab tak sama. Tak sama. Bawa bertenang kak? Orang perempuan semayang ke tidak? Datuk, laki-laki semayang. Solat sunat? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi SAW sebut, solat bagaimana kalian aku solat, lihat aku solat. Sama. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i, misalnya takbir, kan, dapat sikit kita punya, apa dia panggil ni, kepak, ketiak lah kot dia, rapat ketiak lah, ataupun tangan tu dirapatkan dengan wusuk kita. Dalam mazhab Syafi'i, isunya ialah dia sebut bahawa seorang perempuan sifat dia bukan menzahirkan. Faham tak kak? Kita ni orang perempuan, sifat kita ni mudah kita sebut malu-malulah. Mana kita memencilkan sikit. Bukan mengecil, memang tak kecil-kecil. Kalau bukan soal kecil ni, tak memencil. Faham tak? Tuan-tuan, jadi bila kita takbir tu, rukuk pun, sujud pun, sebab tujuan dia itu. Tapi Nabi SAW tunjuk sama. Tapi kita dalam solat kau main jaga kan? Allah. Kan? Orang panggil apa? Apa? Apa kak? Wah, bersopan betul. Allah. Luar solat, dia punya gelak dekat meja sana makan, meja sini belum sampai, dah gelak dan menung gelak dia lah. Sebab itu kita sebut dari segi tanggungjawab asasnya sama. Puasa lah. Kan Nabi sebut orang perempuan pertama apa? Iza salat khamsaha, betul tak?
Solat 5 waktu. Lagi wasamat syahraha. Solat puasa sebulan. Sama. Yelah, soal orang perempuan dia akan berhenti puasa sebahagiannya atau beberapa hari, itu cerita, itu bab lain. Dari segi penciptaan tentulah berbeza. Kita cerita tanggungjawab sama. Perempuan orang puasa Ramadan, puasa. Oh, saya tak puasa, saya perempuan. Bawa tenang. Cuma orang perempuan yang tak ada kerja sekarang ni tuan-tuan, bulan Ramadan puasa, dia tak puasa. Ya betul, kalau dia tak puasa kerana dia uzur, dia boleh makan. Kalau dia tak puasa kerana dia saja tak nak puasa, dia tak boleh makan. Dia makan dosa. Faham ke tak? Macam confuse. Mana dia makan sebab dia memang tak boleh puasa, sebab dia uzur. Ya, kita panggil dia haid. Okey. Memang dia tak boleh makan, dia tak boleh puasa. Tapi kalau dia tak puasa pasal tak bangun sahur, atau dia perempuan saja take advantage. Puasa, kita tak puasa lah hari ni, sedangkan dia kena puasa. Dia makan hari itu hukumnya haram. Dosa dia. Sebab dia tak boleh makan. Sebab itu tak ada kerja. Pasal tak puasa tapi tak boleh makan. Kan tak ada kerja nama. Baik puasa. Tapi yang jadi masalah orang perempuan, dia tak puasa sebab uzur. Okey, tak ada masalah. Dia nak makan, okey. Dia makan berjemaah kat pejabat. Tuan-tuan biasa tengok tak? Alah, buat tak biasa pula kak. Dia saya menyampah kita ni. Kadang kalau pergi ceramah kan, jadi Masya Allah, baik je. Insaf je nampaknya. Kan? Selisih besok, rasa macam jumpa ceramah hari tu. Tak. Diam Nabi. Kita tak tanya pun. Tak ada. Mana dia jumpa? Mana ada? Tuan-tuan. Sebab itu orang perempuan sifat dia sopan. Itu je. Beza orang perempuan, beza solatnya. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tengok dalam bab solat berjemaah, kata Nabi SAW, khairus sufufur rijali awwaluha. Sebab khairus sufufir rijali awwaluha. Sebab saf orang lelaki yang paling depan. Wa syarruha akhiruha. Paling teruk, paling belakang. Wa khairus sufufin nisa awwaluha wa akhiruha wa syarruha awwaluha. Faham tak? Oh kak? Faham. Dalam beg tu memang ada gula-gula ke? Makan. Tak apa. Dah memang gula-gula tu diisi untuk makan kalau mengantuk. Kak, mengantuk ni standard lah. Saya sebut dah, saya ni pasal saya bercakap. Kalau saya berdiri diam je, kita tidur berjemaah. Itu dah macam mana dah Allah Ta'ala jadikan begitu. Kita ni pasal tak boleh bercakap. Saya nak tanya kak, pernah ke kita berborak dengan kawan-kawan sampai tidur? Sampai tertidur tu ada. Kalau tertidur berborak, bohong tu. Sebab hakikatnya kita ni, bila kita tak bercakap, oksigen kurang masuk dalam badan, yang menyebabkan kita mengantuk pasal oksigen kurang. Jadi mengantuk. Satu orang bercakap, mana tidur kita kat rumah membebel dengan anak-anak, ada sampai tidur? Ada. Bertambah energi kita ada. Perasan tak? Lain naik share dia. Kau tahu tak makna letih daripada pagi mendengar orang bercakap? Takkanlah, tak apa. Sebab itu letak gula-gula. Sebab tu saya nak cadang lain kali letak kopi ke. Betul tak? Carilah penaju sikit, letak Nescafe ke apa, bagilah mengantuk. Kopi jantan ke, kopi apa lagi ada? Macam-macam kopi ada. Bagi barulah kata orang fresh sikit. Betul tak kak? Tapi kita tak boleh. Kalau mengaji memang duduk diam je, duduk je. Redha saja kita dia. Redha. Mengantuk tak mengantuk kau tahan. Ada orang macam tu. Kita duduk atas ni kak, kita bila ceramah, kita menengok orang. Kita kan ceramah tegak, lurus ke belakang. Tak, kita kena tengok semua audiens kita. Jangan syok sendiri. Bila semua dah tidur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bercakap lagi. Sebab itu saya faham ni tengah hari kak, tengah hari. Jangan main-main. Ni waktu puncak ni. Perut tengah lapar, aircon ada, duduk tak bergerak, mulut tak bercakap. Memang itu dia panggil syarat-syarat wajib untuk tidur.
Makan. Tak ada masalah. Kalau ada kuih yang tadi beli kat, makan, tak ada masalah. Tak, kita sebut tuan-tuan. Sebab itu bila sebut tentang, tuan-tuan tengok dalam bab soft tadi, betul Nabi sebut soft orang lelaki paling bagus yang paling depan, paling teruk belakang. Makna teruk tu bukan teruk nisbah depan dengan belakang kat ya. Jangan faham gitu. Kadang ada orang dia faham gitu. Aku baliklah, kata, kenapa? Dapat soft belakang. Dah tu kalau kau balik, orang depan kau pun soft belakang juga. Dia pun balik. Dah tu sampai bila kita nak jadi? Dia nisbah. Nisbah ni mana antara dua kan. Depan dengan belakang, bagus depan. Belakang pun bagus. Nak compare dengan tak masuk-masuk soft. Tuan-tuan faham tak? Itu maksud dia. Soft orang perempuan kata Nabi yang paling bagus belakang, yang paling teruk depan. Bertenang. Kenapa? Ini yang suatu mazhab Syafi'i tuan-tuan, dia suka pergi kepada elah. Macam contoh, orang perempuan tak boleh ziarah kubur. Tapi ziarah kubur tak kak? Siap selfie ke lagi? Kan? Bukan ziarah, selfie bagai. Kenapa tak boleh ziarah kubur? Elahnya kerana orang perempuan kalau pergi kubur meracau, meratap, meraung, menangis, tak tentu alih. Tapi kita Malaysia tak ada selfie menangis kat mana. So benda-benda itu tak ada, maka diharuskan. Faham? Setengah ambil pandangan tak boleh, orang perempuan tak boleh, pasal dia tak pakai kepada elah tu. Dia tak pergi kepada apa sebab dia diharamkan. Sama juga semua orang perempuan tak bagus depan, kenapa? Sebab sebab apa? Orang perempuan ni kan sifat dia memencil, bukan memencilkan diri. Jangan salah faham. Maksudnya sifat. Bahasa kita kata sopan lah kot. Tapi kalau kita kata sopan macam tak kena apa, duduk depan tak sopan ke? Sopan dah kat ni duduk. Nak compare yang duduk kat belakang lagi tak sopan, pasal dia nyuk-nyuruk. Contohlah. Jadi maksudnya orang perempuan ni dia sifat dia tak suka nak menonjolkan diri. Faham tak? Tu. So tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau kita duduk dengan tirai, kan surau kita ada tirai kan, pembahagi. Kalau kita baca dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i dia kata apa? Tetap yang paling utama depan. Sebab apa? Elah tu tak ada. Faham tak? Sebab memang kau dah duduk dekat tempat perempuan dah. Nak bencil apa lagi? Oh tak, saya malu lah kak. Akak lah duduk depan. Kau malu dengan siapa? Malu dengan akak. Akak pun malu. Kau lah depan. Orang habis dah solat, dia akak aku. Macam tu je lah. Nah, tuan-tuan, sebab itu dari segi tanggungjawab sebagai seorang Muslim sama kak. Orang lelaki tutup aurat wajib, orang perempuan kak, aurat ni janganlah sebut sangat Ustaz. Orang perempuan pun wajib. Cuma tak sama lah batasan dia. Dah orang lelaki macam gitu macam ni orang perempuan macam ni. Kalau orang lelaki orang perempuan sama dengan orang lelaki sampai ke lutut, tak mabuk kita. Antara pusat dan lutut. Saya tak nak suruh sebut bayang. Kadang-kadang ada orang kata cuba bayangkan. Buat apa dah bayang pula? Tak kenalah. Betul lah kak? Sesuai dengan kita, sesuai dengan penciptaan masing-masing. So orang perempuan dia agak complicated. Orang lelaki macam kami ni yang 42, 4, 5, 6 yang hampir pupus ni. Kan, tapi hampir pupus pun berguna tuan-tuan. Kan? Menampakkan ramai. Sebab saya daripada tadi mikir apa fungsi orang lelaki duduk belakang kata. Lepas tu saya fikir-fikir tengok, betul lah. Kalau Ustaz tak duduk situ memang kosong, langsung ke sini. Tuan-tuan, orang lelaki kalau suruh pakai skirt berjalan, skirt pendek, baju pun lengan pendek, ketiak pun nampak jalan, agak-agak orang tertarik pula. Ni lalu depan ni ada ikan bakar kan, anak ikan bakar kan. Cuba tentang orang tengah ramai, kita pun datang. Cuba dengan skirtnya, kasut tumis tingginya, muntah hijau semua dalam tu. Makan tadi telur masin, keluar balik hijau. Sebab penciptaan kita tak sama. So itu tanggungjawab kita, laki-laki dan perempuan berbeza kat situ. Besok
Tapi tetap ada tanggungjawab untuk menutup aurat. Sama. Apa yang dipertanggungjawabkan pada orang perempuan, itu juga dipertanggungjawabkan pada orang lelaki. Tak ada beza. Tanggungjawab sama. Lagi-lagi dari segi kepaduan, umrah baik, haji baik, dalam soal apa nama ni, halal haram. Mana ada soal halal haram, soal lelaki perempuan ada. Tanya, encik lelaki perempuan nak babi. Kenapa encik tanya saya pula? Taklah, perempuan boleh ke babi? Tak, orang Islam semua tak boleh. Haram, sama haram semua. Kak, di mana beza lelaki dan perempuan? Ada beza? Oh kak, ada beza tanggungjawab tadi? Tak, itu tanggungjawab rumah tangga lain kak. Kita bercerita ni tanggungjawab sebagai seorang Islam. Tanggungjawab rumah tangga tentulah berbeza. Dalam rumah tangga, suami kena fokus pada benda-benda yang berat, benda-benda yang besar. Yang kecil-kecil kena bagi orang perempuan, yang ringan bagi orang perempuan. Soal potong bawang, siang ikan, kalau compare dengan cat rumah, tentulah orang perempuan kita kena bagi siang ikan, potong bawang. Takkan nak suruh orang perempuan cat rumah, betul tak kak? Itu kan kerja berat. Nak compare dengan nyapu dalam rumah dengan nak susun atap, mana lebih ringan? Menyapu. Sebab itu kita bagi orang perempuan menyapu, mengemas rumah orang perempuan. Kalau atap bocor, orang lelaki. Dia duduk mikir, bila atap bocor ni kecil. Memang sudahnya kami je lah sampai ke sudah. Saya tahu tuan-tuan fikir tuan ni cuma nak melepaskan balik. Aku rasa macam tak adil. Memanglah itu dia cakap seorang-seorang. Cakap je lah, lepaskan kan? Tapi dia kena nak cakap tu macam takkan aku nak cakap pula kan. Memanglah kalau kira begitu, macam tu orang lelaki tak payah buat apa-apa lah. Nah, kat dalam rumah tangga satu part yang lain, secara overall tanggungjawab kita semua sama. Kita besok akan ditanya depan Allah Ta'ala. Bahkan orang lelaki lebih dipertanggungjawabkan Allah Ta'ala. Kullukum ra'in, kata Nabi. Setiap kalian adalah pemimpin. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu akan ditanya besok nanti di depan, dipertanggungjawab depan Allah Ta'ala tentang orang-orang di bawah kepimpinan kamu. Yang mana orang lelaki lagi anak. Lagi pula saya daripada kampung, jadi rendah sikit dosa saya. Tak. Dosa sama kak. Zina hukum dia sama dosa. Bahkan dari segi undang-undangnya pun sama. Sebab itu tuan-tuan, tak banyak beza kalau kita tengok di antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan ada keadaan lelaki diberatkan, ada keadaan perempuan diberatkan. Contoh dalam bab rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kepimpinan orang laki-laki dalam rumah tangga. Kalau siapa ni ustaz-ustaz, kita ada banyak ni dalam bab rumah tangga ada. Ulama bincang dah, boleh tak kalau dalam kepimpinan yang lain orang perempuan? Boleh. Kenapa? Dah terbukti orang perempuan dulu punya ulama membincangkan tentang soal orang perempuan ni dia terikat dengan emosi, dengan akal dia jadi terkesan dengan emosi. Kita kan ada akal, betul tak? Kadang-kadang akal kita ni, tuan-tuan tengok tak yang baru ni orang lalu tol disimbahnya air Milo. Ada tengok tak video tu? Canggih betul kak. Siap dengan highway mana pun tahu. Saya tengok tolnya je, saya kata tak ada kerja. Isunya apa? Simple je, pasal emosi dah menguasai akal. Dipahamkan kesnya, kawan tu tak boleh nak top up je. Tak boleh top up. Dia nak top up, memang tak ada top up dah sekarang. Jadi agak digeram, dia patah balik pula tu. Dia pergi beli pula air tu, dia patah balik, disimbahnya kawan tu. Apabila emosi menguasai fikiran, memanglah standard. Itu yang kita tengok, sampai mak pun dia boleh pukul, mak pun dia boleh bunuh, bapak pun dia boleh bunuh. Sebab apa? Emosi menguasai akal. Dulu orang bincang, orang perempuan ni kalau kita nak jadi pemimpin macam mana? Kalau duduk dia sebagai ketua jabatan, pening. Tak, sekarang terbukti. Orang perempuan jadi rektor universiti. Universiti makin hebat. Kecekalan dia kadang-kadang kalah orang lelaki. Pasal dia beranak 8, orang lelaki tak beranak sampai ke sudah. Walaupun mengandung 9 bulan sejak 8 tahun yang sudah. Contohlah tuan-tuan, main kecekalan orang perempuan kadang lagi hebat. Sebab itu ulama kata yang disebut qawwamah itu ialah qawwamah fil usrah. Maknanya
soal kepimpinan rumah tangga, Kak, you cannot take that apa? That dekat pukul 12 padahal lah, library dah tutup. Kita tak boleh ambil qahmah tu daripada orang lelaki, tak boleh. Bang, saya S48, you baru 39. So dalam rumah tangga saya bos. Suami kata sorry, saya bos. Ada orang tu, isteri dia punya pangkat itu sampai dapat pakai driver. Jusai kalau yang ada driver. Saya tak pasti, tapi dia pakai driver. Suami dia punya kerja punyalah rendah adalah driver kepada isteri tadi. Tapi Kak, ini bukan driver di rumah, ni memang kerja di tempat kerja. Dia berkahwin dengan orang tu. Memang itu realiti. Cuma bila di rumah, memang di luar you punya driver. Hello Encik Amdan, you ada di mana? I ada meeting. Okey, hantar. Tapi di rumah, no. Hello Cik Jamilah, you ada di mana? Balik sekarang. Sebab soal qawamah, soal itu memang Allah bagi. Kita tak boleh take over. Teruk macam mana suami kita, Kak, kita tak boleh take over. Tapi bukanlah maknanya dia panggil kepimpinan mutlak. Ini dah masuk dalam bab rumah tangga, kan? Ini patutnya khusus lain. Ini pandemik yang satu lagi. Tadi pandemik yang kedua, ni pandemik ketiga lah. Itu bab lain untuk kita nak faham macam mana kita nak soal kepimpinan dalam rumah tangga. Kita nak dia panggil spread ataupun dipanggil tafwid sultah tadi, ataupun spread kita punya kuasa tu. You urus ni, I urus ni. Dia tak mesti mutlak. Cuma dalam beberapa keadaan, contohnya bab talak, itu pun masih ada ruang dalam Islam, betul tak? Orang perempuan boleh, kalau suami tak nak talakkan dia mohon talak pada mahkamah, masih ada. Cuma dia tak boleh talakkan suami tu je. You balik lambat lagi hari ni, you main basikal lagi, I talak you, talak satu. You kayuh saja basikal, talak dua. You jalan juga terus, I tolak you masuk lombong. Tak. Itu perempuan yang itu saja. Tapi bab lain, sebab Allah sebut dalam Quran, bima faddalallah, apa yang Allah Ta'ala lebihkan antara orang lelaki dengan perempuan. Mungkin dari segi fizikal, itu pun tak mesti semua. Setuju tak, Kak? Oh, Kak, kadang-kadang orang perempuan lagi berani daripada orang lelaki. Orang lelaki menakut, cicak aje lari. So ada orang perempuan relax je, dia ambil penyapu, alah keluar. Orang lelaki-lelaki dah lari sampai ke depan dah, punya geli dengan cicak. Sebab itu Allah lebihkan sedikit saja, tetapi dari konteks yang lain sama, tak ada beza. Allah sebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dalam konteks apa? Sempurna, menyempurnakan satu sama lain, tak ada beza. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah sebut juga, sebagaimana engkau nak hak engkau kena beri juga hak tu sebagaimana yang kau dapat. Tak ada beza. Sepatutnya lah, Kak. Maknanya suami, kalau dia nak kita panggil, dia panggil manja-manja, kot lah. Tuan kat rumah panggil apa? Baby. Ada orang panggil suami baby. Saya ada satu kuliah muslimat, habis-habis kuliah, orang sudah pakat balik lah, kita last kemudian keluar. Ada yang tak balik lagi, dia suruh cakap telefon, dia marah. Cepatlah, orang dah balik semua ni, baby you jangan lambat. Saya kata, ini mesti cucu yang jemput. Lupa yang datang pakcik, baby juga jamin. Ada yang panggil baby kat rumah. Kita baby geram marah, tukar makros dia. Itu bab lain, Kak. Sebenarnya itu memang dalam agama ajar begitu. Kalau kau nak begitu hak kau kena beri yang sama. Itu bab lain. Itu lain tahun kita bincang. Tapi kita cerita sebenarnya dalam konteks rumah tangga sekalipun tetap sama. Ada tanggungjawab. Cuma bezalah tanggungjawab ni.
Beza, laki-laki dia kena beri nafkah. Cari nafkah ni Kak, bukan tanggungjawab kita, tu tanggungjawab suami. Cuma dibenarkan kalau kita nak pergi cari juga nafkah. Apatah lagi kalau suami tak dalam keadaan kita perlu untuk bantu suami. Islam dia fleksibel, tapi ada dia punya syarat dan batas. Jadi dari segi kita kata hak, orang perempuan ada hak dia, orang lelaki ada hak dia. Sebagaimana orang lelaki nak hak dia, orang perempuan pun dapat hak dia. Hak kalau sebagai isteri, ada hak sebagai isteri. Ada. Hak sebagai wanita macam tadi kita sebut, dia mesti dihormati status dia. Kita tak boleh sembrono. Sebagai isteri, hak dia sebagai isteri, suami kena beri. Kalau perlu pakaian, kalau perlu tempat tinggal, itu hak-hak dia. Jadi maknanya wanita dalam Islam hak dia tetap dipelihara. Yang kita tengok hari ini ni pasal masing-masing cuaikan hak satu sama lain, itu isu dia. Yang kita tengok orang lelaki hari ni yang tak bekerja duduk di rumah. Saya baru ni satu kes. Dah tak bekerja duduk di rumah, sibuk suruh bini belikan rokok je kerja dia. Dah tak bekerja, berhentilah merokok. Dah bini pula cari duit untuk beli rokok. Ini OT lah bos, lebih sikit. OT pula kerja ni, rokok suami saya habis. Ini jahanam punya suami, merosakkan. Tapi asasnya soal mencari nafkah itu suami, bukan isteri. Dalam konteks isteri, dia diberi nafkah. Itu sebab laki-laki diangkat kedudukan itu atas dasar itulah. Kerana dia yang beri nafkah, jadi kita kena hormat dia. Itu je, sikit-sikit je Kak, sikit saja. Dan hak-hak lain yang agama bagi, misalnya dalam konteks ketaatan isteri. Kan Nabi SAW sebut kan, kalau boleh lain daripada Allah Ta'ala, orang kita sujud, nescaya kesuruh orang perempuan sujud kepada. Tapi suami yang bagus, bukan suami yang huru-hara. Pandai, you tahu tak, kalau lain pada Allah Ta'ala boleh sujud, suami tahu isi kena sujud. Bang, itu suami yang bertanggungjawab, bukan macam kau. Kerja dalam malas, mokok pakai duit saya, sibuk pau duit kita, lepas tu suruh sujud dekat awak. Banyak sebenarnya. Itu tak betul dalam konteks lah. Sebab itu maksudnya ketaatan isteri kepada suami itu atas usaha yang suami buat untuk keluarga tu. Tanggungjawab untuk bimbing, itu suami. Itu hak kita, orang perempuan. Kita boleh minta. Sebab itu kan ada orang dijadikan sebagai mahar. Boleh tak? Kita ada anak perempuan, maharnya awak mesti ajarkan anak saya 30 juzuk Al-Quran dan dia hafal. Setuju? Setuju. Okey, kahwin. Sebab mahar ni mesti benda manfaat. Betul tak? Dia mahar macam tu. Boleh. Sebab ada sahabat yang kahwin dengan mengajarkan Al-Quran. Itu tanggungjawab dia untuk didik kita. Maknanya benda tu benda yang manfaat, kita boleh minta. Itu hak kita. Lagi kalau dijadikan mahar, of course lah. You mahar tak habis bayar lagi ni. You bawa ajar Fatihah je baru. Umur berapa sekarang? Nak pencen lagi 2 bulan. Bila nak khatam 30 juzuk tu? Sebab itu makna itu tanggungjawab suami untuk suami beri. Itu hak kita. Jadi maknanya sebagai isteri memang ada hak-hak yang memang Allah Ta'ala bagi. Tapi pada masa yang sama ada hak juga untuk suami. So kita kalau kita sebut tuan-tuan, ya, dalam konteks kita sebut tadi, Allah Ta'ala jadikan orang laki-laki itu sebagai pemimpin. Asasnya itu bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd, dan juga wa bima anfaqu min amwalihim. Maknanya apa yang mereka beri kepada kita itu hak kita kalau itu sebagai isteri. So kita berhak untuk dapat hak pakaian, hak rumah, hak kasih sayang. Itu hak kita. Sebab itu hari ini dimasukkan penderaan emosi juga termasuk dalam, dipanggil apa nama tu, keganasan rumah tangga. Itu semua hak kita.
Tuan-tuan, kita hari ni saya rasalah saya melihat kepada dalam konteks untuk kita faham bahawa sebenarnya Islam menyediakan hak-hak ni, tapi sama ada kita tak tahu hak kita atau pasangan kita tak tahu. Kita mungkin tahu, oh ini hak saya, ini hak saya, ini hak saya, tapi pasangan kita tahu. Oh kak, dia buat tak tahu, bukan tak tahu. Tapi silap kita juga. Dulu masa ustaz-ustaz kita mengajar kursus kahwin, bukan kita dengar sangat, sibuk WhatsApp dia, awak butik pengantin dah mesej. Itu kerja. Iya, betul tak? Oh kak, alah berbuat tidak pula, menyampah saja. Nak kursus kahwin nak kena bersama-sama pergi. Kita nak kursus kahwin kat mana? Wahal kursus kahwin ni, kita kat sini, dia kat sana pun tak apa. Pita kita nak mulakan perkahwinan kita daripada kursus kahwin, kata dia. Lepas tu kursus kahwin bukannya belajar. Orang cerita pasal hak isteri, hak yang perlu dibagi pada isteri semua, tak peduli dah masa tu, tak kisah. Dia bantai berborak berdua dengan bakal suami dia. Awak tengok muka penceramah tu. Itu kerja dia mengutuk pula tu ustaz tu. Tapi bukan tuan-tuan lah ya. Tapi adalah juga buat kan. Sebab itu kita kadang-kadang, saya kata ibu sekalian, kak, agama beri hak kita ni, agama beri. Walaupun soal kedudukan orang laki-laki pada suatu keadaan memang dilebihkan, tapi itu tak bermakna menafikan hak kita. Tak ada. Bahkan kita sebut dah tadi, apa yang mereka nak, itu juga kita boleh dapat. Jadi kalau kita sebut dalam konteks hak dalam Islam, memang hak-hak ini dijamin. Cuma isu kita hari ini ialah macam mana kita nak membangkitkan rasa faham pada semua pihak. Sebenarnya bukan laki-laki saja, perempuan pun sama juga. Saya orang tanya, dia kata ustaz, dia kata macam mana? Dia kata betul tak kita kena gile-gile balik kampung? Kita balik kampung, maknanya tahun ni kampung you, tahun ni kampung I, tahun depan kampung you, tahun ni kampung I. Betul tak? Confused nak jawab. Faham tak soalan? Ni bagi yang kampung bezalah. Saya memang saya betul. Saya tak nak balik kampung bini saya. Adik, kahwin dengan saya tak ada kampung, balik kampung. Tapi so far sampai hari ni dia tak ada bantah lah. Ni alhamdulillah. Tak ada, memang tak ada. Saya betul. Walaupun kita ceramah, tapi saya betul. Dan dia setuju. Tak ada. Malang Raya mesti rumah pak saya. Malang Raya setiap tahun kak. Anak dah umur 17 tahun. Tapi alhamdulillah dia tak bantah. Walaupun dia ada mak, ada bapak. Itu saya lah. Kan? Sakit hati dengar kan. Habis dah sepanjang tahun duduk rumah mak bapak dia, Malang Raya pun ada rumah bapak dia juga. Betul tak kak? Sepanjang tahun duduk dengan bapak kot, Malang Raya rumah bapak saya. Itu pun apa dah hal? Rumah bapak saya belakang rumah bapak dia. Kau nak balik sangat rumah bapak kau, baliklah, saya hantarkan sekarang. Apa masalah? Sekarang pun boleh balik. Kejap lagi kita balik sana. Itu strategi sah. Supaya senang. Bila kita ceramah pun orang tak condemn. Kan? Sebab apa? Kita dah plan awal-awal macam itu. Ya. Senang. Orang akan tanya juga dia, ustaz tak gaduh ke balik ke? Takkan dia tak gaduh lah, pasal veto. Kalau itu pun gaduh teruk sangat lah kak. Dah tentu belakang rumah je kak, 5 minit je. Dia kampung sebelah, bapak saya kampung sebelah, saya duduk kat rumah mak dia. Benda lagi nak mening-mening ke balik kan? Tapi saya nak sebut, kalau orang tanya, orang perempuan kena bergilir tak? Kak, orang perempuan dia mesti ada kat mana suami dia ada. Betul tak? Kalau tidak dia jadi nusyus. Oh kak, faham tak? Sepatutnya mana suami dia ada, situ dia kena ada.
Itu sepatutnya. Tapi boleh bincang kan? Boleh kan? Bincang lah. Jadi orang perempuan tu, ini kampung, tahu ni kampung I tak peduli. Kak, suami kat mana? Suami dekat KL, kena kat KL lah. Kecuali kalau suami kata tak apalah, you balik lah. Sepatutnya begitu. Itu hak dia. Dia hak dia itu juga. Masak ke basuh baju itu bukan satu yang wajib pada kita. Tak wajib. Asal macam confused. Aku macam first time je dengar, rasa dah nak meninggal dah ni. Baru first time je tengok. Mana masuk? Tak ada. Kita tak basuh baju, boleh tak suami itu pergi dekat mahkamah, report isteri nusyus. Isteri saya nusyus yang ada. Kenapa? Tak pernah basuh baju saya. Hakim tengok kita pun kecil besar. Saya ada banyak kes lain lah nak urus. Kalau basuh baju sekarang ni banyak, dobi 50 sen, you masuk je lah duit dobi 50 sen tu. Tak ada. Itu kan dipanggil kewajipan. Itu by dealing. Tak berdosa pun kita. Tapi itu sebahagian daripada perbuatan baik kita dalam konteks rumah tangga. Perbuatan baik. Mana kita dia panggil apa? Apa istilahnya? Apa dia panggil? Ekstra. Yelah, ekstra lah. Tapi maknanya itu sebagai dia panggil perbuatan baik lah. Maknanya dalam konteks kita rumah tangga, kita buat baik untuk suami, kita uruskan pakaian dia, kita uruskan makanan. Tak masak pun tak berdosa kah? Tak berdosa. You tak masak hari ni? Tak. Berdosa you. Bawa tenang. I bawa balik ceramah. Tak berdosa. Tapi kak, dia bilik sini, akak tidur bilik sana, dosa. Bahkan ada hadis malaikat kutuk sampai ke pagi. Nah, ini masalah kita. Yang ini kita sekarang ni isu kita. Kadang-kadang kita confuse mana yang hak, mana tak hak. Kita kasi yang ni hak, yang itu tak hak. Yang itu yang hak, yang tak boleh kompromi. Even kita tengah program macam ni, suami telefon, abang rasa rindu lah Yam. Balik, wajib balik. Tengah kerja tak? Tengah kerja, wajib balik. Kita buat kuasa, tengah nak buat ambush. Abang kat rumah, baliklah. Balik tu tak edit ambush. Kira gitulah kak. Kalau nak faham tahap dia. Tapi melampau lah cakap dengan suami tu, awak agak-agak lah. Kak, dia sampai tahap begitu. Faham tak? Nak cerita, faham tu dulu. Ni bukan cerita suruh, bukanlah teruk sangat. Dah suami kita ni apa hal sebenarnya? Teruk sangat ke? Sampai tak tahu waktu kerja bukan waktu kerja. Tak, kita bercerita ni soal tahap dia. Boleh faham tak kak? Maknanya sepatut untuk kita faham sampai tahap macam itu. Tapi suami pun kena faham lah. Takkanlah kerja suruh balik semata-mata nak pergi melayan dia. Itu mengarut lah. Tapi itu yang dimaksudkan tanggungjawab kita. Begitu juga suami dalam konteks dia nak melaksanakan tanggungjawab dia, begitu juga. Walaupun sampai tahap seteruk mana pun dia kena usaha, dia kena laksanakan. Jaga kita punya kebajikan. Makan, pakai kita, tempat tinggal kita. Itu hak kita. Kita boleh tuntut. Sebab itu nafkah tu, kalau semasa dalam perkahwinan dia tak pernah bagi, kita boleh tuntut, dikira hutang. Hutang. Tuntut dekat mahkamah. Tapi tak ramai orang buat kan? Kesian. Yalah, betul juga kan. Lepas tu bagus orang perempuan ni, dia kesiannya lebih. Lelaki pula dah jadi baru kesian. Itu yang paling bagus lah kak. Itu memang sepatutnya kita cerita. Hakikatnya perkahwinan ni perkongsian. Tapi kita bukan cerita bab kahwin hari ni, kita cerita bab hak. Jadi bila cerita hak, itu hak lah tu. Sebab itu sampai tahap kalau bercerai, berpisah pun, hak itu tetap Islam jaga. Hak tetap Islam jaga. Harta sepencarian. Tapi kita ni masalah kita. Kita tak belajar hak-hak tu. Itu masalah dia. Saya dah fikir tadi, adakah saya tadi Ustaz nak ambil dah buku nikah kahwin, harta sepencarian, hak ni. Lah kali saya dah mikir,
Aku ajar macam ini ni, agak-agak dia orang ni nak belajar semua sekali macam ini ke hari ni? Boleh apa ke seketul macam tak ada harapannya. Sebab kita tak belajar apa hak kita. Sebab tu kita kata, oh saya dianiaya. Siapa kata dianiaya? Saya jumpa satu orang perempuan, saya mengajar haji, kursus haji. Ada banyak habis diri, lepas tu saya nak pergi haji, tuan-tuan. Dia jumpa. Masa tu dia jumpa kali pertama, ada siri 19. Dia kata, Ustaz, saya nak minta tanya sikit boleh? Dia kata, saya ni isteri, berusaha tak saya minta cerai? Saya kata, apa hal pula kak? Dia kata, Ustaz, sebenarnya suami saya suka pukul saya. Betul Ustaz, dia pukul saya pasal. Pergi ke mahkamah, hak agama bagi, tapi dia ambil pilihan untuk itu. Semoga Allah Ta'ala bagi dia pahala lebih, dan berkat daripada itu suami dia berubah, mudah-mudahan. Saya tak jumpa lagi lah. Ni cerita lama dah, tuan-tuan. Ni 2012 dulu. Saya tak tahu apa cerita, sama ada dia masih kekal suami isteri ataupun bercerai. Tapi mana hak itu ada. Hak itu ada. So Islam jaga hak kita, sehingga dalam tahap nak berpisah pun ada hak itu. Tapi kadang-kadang kita sendiri, tuan-tuan, kita tak berapa cakna dengan hak kita. Jadi kita rasa macam kita ni orang perempuan kelas ketiga punya orang. Kat mana kelas ketiga ni? Sampai tahap yang dibincang oleh para ulama lah, tuan. Bab isu hasil pencarian ni memang perbincangan kalangan ulama. Cuma maknanya ulama bincang sampai tahap walaupun kau duduk di rumah, engkau ada berhak untuk dapat atas pencarian. Kita walaupun tak ada buat apa-apa, tak ada. Saya tak ada bekerja, saya tak ada rumah ni, saya tak ada beli. Tak, tapi engkau ada buat sesuatu untuk dia bekerja. Maknanya kau menyumbang. Dia memang bekerja di luar untuk cari duit nak bayar rumah, tapi oleh kerana engkau duduk di rumah, engkau menguruskan rumah, menguruskan dia, maka engkau ada hak juga. Tu. Kat mana yang Islam tinggalkan kita? Hakikatnya bukan Islam tinggalkan kita, Kak. Kita pun tak tahu apa hak kita. Tu cerita dia. Tu cerita dia. Jadi eloklah kalau bagusnya kita buat satu kursus yang ada buku rujukan, tanda terus sesuai nampak. Nah, kalau tidak sampai bila kita tak dapat? Sebab tu Abdul lah yang kahwin dulu tu. Memang kahwin dulu tak ada makna apa benda pun ceramahnya. Kita nak lesen kahwin tu je. Lesen kahwin pula. Apa nama tu? Kerja kahwin tu je. Bukan nak belajar no. Sekarang baru kita rasa nak belajar pasal kita pejam mata je tengok orang tua tu. Geram je. Rasa nak cekik. Kan cekik mati aku pula kena ngantuk. Dulu tak ada. Sekarang. Sebab itu tuan-tuan ada hak kita. Sebab itu sampai tahap saya nak betulkanlah, tuan-tuan. Saya ingat ni benda yang biasa jadi pegangan masyarakat kita. Bila isteri berkahwin dengan suami, isteri seolah-olahnya tak ada hak dah kepada mak ayah dia. Saya tak tahu mana punya kaedah kita pakai. Makna bila kahwin tinggalkan terus mak ayah kita ada hanya bila sebut mak ayah dia, mak ayah suami. Ni mana punya kaedah kita pakai? Oh kak. Kak. Mak ayah kita, mak ayah dia. Tetapi berbuat baik kepada mak ayah suami atas sebab untuk berbuat baik kepada suami. Berbuat baik kepada mak ayah kita itu kan perintah Allah Ta'ala. Cuma kita keluar rumah, minta izin dengan dia. Isunya minta izin tu supaya kita tidaklah keluar pada ketika dia memerlukan kita di sisi. Tuan-tuan faham tak? Itu aja. Samalah dalam bab puasa. Dalam bab puasa itu tujuan dia, bukan soal minta izin tu. Nak beribadah takkan tuan-tuan sembahyang minta izin? Oh kak, bang, balas WhatsApp Liza nak sembahyang zuhur ni, sikit lagi dia nak masuk asar ni. Oh lah, tertinggal asar hari ni, zuhur hari ni. Abang tak izinkan lagi? Bawa modal pula. Tak ada. Cuma dalam soal puasa sunat itu pilihan. Isunya apa? Bukan soal minta izin kak. Oh kak, faham ke tidak? Soal kena fahamkan tu kenapa minta izin tu. Minta izin tu sebab supaya
Kalau dia berada di sisi kita, dia perlukan kita. Kalau perkara-perkara itu bertentangan dengan keadaan kita sedang berpuasa, maka cukar. Itu tujuan dia. Bukan semua perkara, bang izinkan Yam nak berak ni. Itu je. Mana ada. Tujuan dia tu matlamat daripada minta izin tu. Itu penghormatan, untuk penghormatan kepada itu saja, supaya hak dia tu terpelihara. Adakah tuan-tuan, kalau orang kita, bukan kita lah, kalau ada orang yang suami dia dekat ICU koma 2 bulan, dia minta izin juga puasa. Ada orang tak ada kerja, dia pergi kat suami dia, dia bisik, bang izinkan Yang puasa. Kak, kau puasa je lah. Dia nak buat benda lagi dah kat situ. Mudah-mudahan dengan puasa engkau berdoa sembuh dia. Oh, saya tak boleh puasa, saya tak dapat izin. Apa kebangang, kan geram dah tuan-tuan. Minta maaf lah kak, geram. Dia tak faham benda yang dia buat tu sebenarnya untuk nak menjaga hak. Itu saja. Oh, tak puasa, tapi sama juga. Buat tak peduli apa faedahnya. Oh kak, dia sibuk dengan persatuan dia, persatuan meraban dia. Bukan meraban pasal tak tentu hala. Pun sama juga. Lebih baik puasa. Maksud begitu. Sebab itu saya kata, saya buat konklusi lah tuan-tuan ni. Saya kata, kita ni sebenarnya, baik laki-laki, baik perempuan. Saya pernah sebut pun dulu Ustaz, dengan Jakim dulu. Saya kata, kita kena, bukan, dia ada pra perkahwinan, kena ada pasca perkahwinan, kursus wajib. Tapi itulah masalahnya. Tak jadi. Kalau ni puspanita, kalau dulu dibuat bawah jais bahagian keluarga, pusing selanguk. Saya banyak terlibat dekat banyak pejabat agama. Tuan-tuan, udahnya perempuan juga datang. Lelaki tak datang juga. Jadi kena fikir benda lain lah. Apa cara? Apa cara? Mungkin agaknya sebelum dia nak kahwinkan anak, kalau siapa tak ada sijil tu, dia tak boleh kahwinkan anak. Jadi mungkin agaknya anak dia pun risau juga. Besok aku nak kahwinkan anak, benda tu tak ada lagi sijil pasca perkahwinan, susah juga. Jadi dia ambil awal-awal. Jadi boleh cadangkan dia untuk datang, supaya dia berkhusus fahamkan orang lelaki apa hak orang perempuan. Isu kita ni tu je. Sebab masing-masing tak nak bagi hak masing-masing. Sama juga perempuan pun 2x5 juga. Sekian dimaklumkan. Kan? Tapi itulah kita sebut tuan-tuan. Sebab itu saya nak sebut di ujung ni, sebagai kita nak wrap dah tuan-tuan. Allah Ta'ala tak ada membezakan di antara laki-laki dan perempuan, hanya pada dalam beberapa perkara saja. Sebab itu kita hari ini sebagai seorang Muslim, kita sepatutnya kita rasa bahawa Islam memang menjaga hak kita, Islam memang meraihkan kita, dan pada masa yang sama kita sepatutnya kena faham apa tanggungjawab dan juga perkara yang mesti kita laksanakan. Ini perkara yang penting lah. Dia balik pada soal ilmu. Jadi saya rasa itu saja tuan-tuan. Saya sebenarnya untuk hari ini ada satu jurnal saya rujuk tuan-tuan. Jurnal. Tapi saya malas baca jurnal ni, sebab saya tengok tuan-tuan pun, saya rasa saya baca jurnal ni, tuan-tuan bukan jurnal, tuan-tuan junam. Jadi saya petik sikit-sikit je lah, untuk kita manfaatkan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberkati kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Terima kasih pada pihak Puspanita yang menyemput saya pada tengah hari ini untuk berkongsi sedikit. Mudah-mudahan ada yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ke? Boleh je, tapi dah pukul 12 ni biasa tak ada soalan lah. Soalan ni boleh balik tak? Saya buka je lah terus. Yang senang, tak payah ada third party. Kalau ada soalan, silakan. Tak apa kak, daripada situ je pun boleh. Sebab tak ramai. Duduk, tak apa, tak ada masalah. Salam.
kena terima hakikat bahawa kita berada pada zaman yang memang dia punya cabaran 10 kali ganda daripada mungkin abang-abang kakak kita yang dulu atau bapak-bapak kita dulu dengan sekarang. Apa nama ni dipanggil istilahnya konfrontasi, dia akan pergi ke arah situ. Kalau kita ambil dalam bentuk untuk menyelamatkan rumah tangga, dia akan pergi ke situ. Faham tak maksud saya? Macam Kak sebut tadi, ternyata orang tu dia ambil solusi kepada konfrontasi. Okey, fine, kau buat, aku buat. Hari ni tuan, orang boleh buat begitu. Bukan itu saja Kak. Ada isteri yang tahu suami ada affair dengan perempuan lain, dia buat benda yang sama. Tuan-tuan, dan ni bukan sedikit jumlahnya yang berlaku. Saya di JKM. Dia ada bahagian apa nama? Apa nama tu apa? Kaunseling. Dia kata isu banyak. Jadi saya nak sebut, saya kata bahawa hari ni ialah kita kena guna kebijaksanaan kita Kak. Cabaran memang kita tak boleh lari. Itu realiti hari ni. Kak, cuba angkat tangan siapa yang pakai Nokia 3210? Tak ada. Semua orang pakai, dia panggil smartphone. Bila smartphone Kak, saya kata get ready. You akan facing macam-macam problem. Kalau sebab itu kita kata, pertama, solve problem. Yang kedua Kak, kalau kita kata bagaimana cara prevention, saya kata tak ada lain Kak, balik pada agama. Tak ada lain. Believe me. Balik pada agama. Maksudnya apa? Kita apa dia panggil? Dia panggil apa? Kita treat kita punya family ikut bagaimana agama ajar, dan insya-Allah selamat. Memang tak ada, percayalah, tak ada solusi. Atau kita bersabar menyelesaikan secara berhemah. Tu je. Kalau tidak, maka rosak. Okey Kak, saya just share saja. Yang Kak sebut ni nampak macam geram masa kan? Boleh imagine tak Kak? Boleh imagine tak satu orang isteri jumpa saya minta untuk kaunseling. Saya kata saya memang tak ada buat sesi kaunseling dan saya bukan kaunselor. Dia kata tak apa Ustaz, saya rasa saya yakin untuk bercerita dengan Ustaz. Okey, saya kata boleh. Tuan-tuan, seumur hidup saya itu kes paling terperanjat saya dengar. Suami dia berzina dengan 25 orang perempuan. 25. Latest dia kata Ustaz, ni isteri cerita. Latest budak bawah umur. Tapi dia tak sebut. Ini dia jumpa saya ni sekira-kira lebih kurang dalam 6 tahun sudah. Tuan-tuan, sampai akhirnya suami dia saya rujukkan ke pusat perubatan Islam. Sebab suami dia ni bukan masalah apa dia panggil? Masalah apa dia panggil istilahnya? Sikap. Dia dah jadi penyakit. Dia sebut ni 25 orang tu daripada mula menikah. Dia menikah pagi, semalam dia dengan perempuan lain. Dia duduk di rumah atas, dia boleh ada affair dengan perempuan di bawah rumah. Dahsyat tak dahsyat? Saya tengok muka suami dia, saya kata 10 kali saya lebih handsome daripada suami dia. Dan geram Kak, geram. Kita cakap dah hati. Macam mana kau boleh 25 orang kau boleh ayat? Dahsyat betul kau ni. Tapi itu realiti dia Kak. Itu cabaran dia hari ni. Saya kata the worst. Tapi saya tanya dengan isteri dia, akak macam mana? Ustaz, bantulah kalau boleh, kalau perlu bantu ubat suami saya, bantu. Saya kata okey, saya ada kenalan dekat perubatan Islam, saya connectkan. Pergi dekat sana, tok guru perubatan Islam tu pun mabuk tengok dia. Ya, ni enggak dah, Allah yarham Tuan Datuk Ismail Kamus. Dia pun pening tengok budak orang lelaki ni, suami. Penyakit sampai tahap begitu. Dan dia berurusan bukan saja dengan orang dalam negara, bahkan dengan luar negara. Dia kata Ustaz, saya tidur, dia sibuk, apa nama dia panggil, call apa? Dia panggil apa tu istilahnya? Bukan video call yang biasa tu Kak, ni yang apps tu dalam apa nama? Bukan dia macam Skype tu dengan orang luar negara. Tapi ni yang apps untuk mengarut punya ni bang. Ustaz,
Ni yang memang perempuan kita kata pelacur lah istilahnya. Sampai tahap gitu, Kak. Sebab itu saya kata, yang dia ambil jalan bukan konfrontasi tapi solusi. Dia nak menyelesaikan. Tapi 6 tahun sudah. Hari ni saya dah tak jumpa lah, pasal saya pun dah tak mengajar di tempat tu. Jadi saya tak tahu apa ending dia. Tapi ni cerita saya pun terperanjat. Tu semua hidup saya jumpa orang macam tu. Dahsyat. Memang dahsyat. Tu. Jadi itulah cabaran kita hari ni, Kak. Sebab tu kalau kita nak cerita tu base daripada situasi, Kak, macam yang Kak cerita, Akak hanya cerita tu part of saja. Ada lagi macam-macam. Baik laki-laki, baik perempuan. So saya nak simpulkan soalan Kak tu satu je. Kak, mungkin kita ni mak-mak, betul tak? Ada anak. So anak kita ada cabaran yang sangat besar. Atau mungkin kita ni baru berkahwin, atau kita ni masih peringkat awal, anak masih kecil-kecil. Saya kata cabaran. Kalau dulu orang kata 5 tahun, sekarang bukan 5 tahun dah. Belum tentu 5 tahun kita selesai, maknanya kita melalui perkahwinan, kita boleh selamat. Tak. Kita akan, gelombang tu akan sentiasa turun naik. Dan dia tak mengenal siapa, Kak. Baik dia ustazah, baik bukan ustazah, baik ustaz, baik bukan ustaz. Setuju tak? Itu realiti dia. Wallahualam. Itu saya boleh respon, Kak. Ada soalan lain tak? Ke ataupun memang satu soalan ni mewakili semua je? Ada? Tak ada Tak ada lah. Pukul 12 dah Semua pun dah angkat beg dah. Itu sebenarnya tanda-tanda habis dah. Dia bila dia dah letak beg dekat dia dah angkat dah beg tu, dia dah pegang beg, itu isyarat maknanya sudahlah Ustaz, baliklah. Okey tuan-tuan, saya minta maaf kalau sekiranya ada terkasar bahasa, dan maaf kalau sekiranya ada mengganggu dalam penyampaian saya, pemikiran tuan-tuan. Apa pun, kita semua mengharapkan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita dan kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.